Assalamualaikum warahmatullahi. Penonton-penonton yang dihormati sekalian, Zimbabwe buat suatu tindakan yang bertentangan, ganjil daripada kebiasaan umum. Baru-baru ini, negara Zimbabwe telah membenarkan penggunaan wang emas, shilling emas, sebagai cara untuk melawan inflasi. Ini beza dengan pendekatan Bank Pusat Amerika dan bank pusat lainnya. Tindakan ini diambil setelah dalam tempoh beberapa dekad, Zimbabwe telah beberapa kali mengalami hyperinflasi, di mana nilai wang kertas mereka iaitu dolar Zimbabwe jatuh ke nilai sifar. $100 trillion. That's one followed by 14 zeros. Apa yang disebut sebentar tadi adalah 100 trilion dolar yang merupakan wang terkecil di Zimbabwe. Macam kita, wang terkecil kita adalah 5 atau 10 sen. Bagi dia, terkecil adalah 100 trilion dolar. Boleh dah kata sifar, tiada nilai, walaupun ada 14 sifar. Itu tahun 2008. Mungkin bagi kita itu dah teruk sangat. Tapi pada tahun 2020, jika kita lihat carta kadar inflasi ini, inflasi naik jauh lebih tinggi berbanding tahun 2008 sebelum menunjukkan tren menurun. Dan tren yang menurun ini adalah berasaskan kepada ramalan statistik. Belum berlaku lagi tahun 2023, 2024 dan seumpamanya. Nampaknya setelah beberapa kali dilanda malapetaka kewangan dan buntu nak buat macam mana, mereka nak kembali kepada emas yang telah pun merupakan wang yang digunakan sejak ribuan tahun. Empire Rom, Empire Islam dan sebagainya guna emas. $100 trillion. That's one followed by 14 zeros. That is Zimbabwe's biggest denomination note from 2008. That year saw Zimbabwean hyperinflation hit one of the highest levels in history, with the Zim dollar essentially not even worth the paper it was printed on. Ini artikel dalam Kitco. Bank Pusat Zimbabwe telah ambil keputusan mengejut, gold plan untuk melawan inflasi, dan syarikat perlombongan diberi insentif untuk gali dan capai target pengeluaran emas. Bank Pusat Zimbabwe sejak Julai menjual shilling emas kepada orang awam untuk mengawal inflasi dengan menyediakan pendekatan simpan nilai kepada mata wang negara yang menjunam dan memberi penduduk alternatif kepada dolar Amerika. Seminggu selepas penjualan shilling emas bermula, negara tersebut menyaksikan permintaan kukuh dengan bank pusat negara itu menjual 1,500 shilling emas dan merancang untuk mengeluarkan 2,000 lagi. Satu perkara penting yang disebut oleh artikel ini adalah simpan nilai. Ini merupakan antara ciri terpenting bagi emas. Emas mampu simpan nilai. Contohnya, 1 dinar boleh beli seekor kambing 1,000 tahun yang lalu. Hari ini, seekor kambing masih 1 dinar. 1 dinar emas. Wang kertas, jika kita simpan 1 RM pada tahun contohnya 1950, kita simpan wang kertas tersebut, yang mana ketika itu 1 RM boleh belanja kawan makan, umpamanya. Hari ini 1 RM nak beli apa? Mesej kedua penting daripada artikel ini adalah emas perlu digali, perlu guna tenaga, jentera, perbelanjaan dan sebagainya, baru boleh nak hasilkan wang emas. Ini berbeza dengan sistem wang kertas yang ditaja oleh Bank Pusat Amerika, dan mereka nak semua negara guna dolar mereka, macam paksa-paksa. Mereka boleh cetak wang kertas dolar bila diperlukan dan dengan kuantiti yang besar pula tu. Perhatikan, apa yang Amerika buat ini sebenarnya melawan prinsip asas ekonomi. Mereka langgar. Jika orang awam cetak wang dipenjarakan, kenapa bank pusat boleh dibiarkan buat perkara yang sama tanpa dihukum? Apabila wang boleh dicetak dan diperolehi dengan mudah, maka kesannya adalah wang tersebut menjadi barang yang tidak bernilai. Ini juga prinsip asas ekonomi. Suatu barangan yang banyak dan mudah dihasilkan biasanya tiada nilai. Inilah yang dilalui oleh Zimbabwe yang mencetak wang kertas dengan harapan wang yang banyak tersebut bolehlah dibelanjakan. Rakyat akan senang. Tapi dengan 14 sifar di belakangnya, nak buat apa? Adakah semuanya berjalan dengan baik? Lancar? Jawapannya adalah tidak. Memang ada masalah. Berita laporkan banyak rugutan orang awam, antaranya tak boleh beli barangan harian yang kecil dengan shilling 22 karat. 22 karat ini adalah 91.67% ketulinan emas 1 ounce ini, yang harganya adalah 1,841 USD, US dollar. Dalam ringgit Malaysia lebih kurang 8,000 ringgit.
Macam mana nak beli ikan dengan sekeping shilling emas Zimbabwe ini? Ini kerana satu shilling emas yang beratnya 33.93 gram ini adalah shilling yang paling kecil yang dikeluarkan. Many here prefer the greenback to the weak local dollar, which has lost more than 70% of its value this year. Ini satu komen pada video tersebut. Shilling terlalu mahal untuk 95% penduduk. Adalah baik untuk membuat shilling dengan 1/12 ounce emas. Ada juga komen yang cadangkan shilling perak yang lebih murah dan mampu dimiliki oleh orang awam. Rata-rata komen lebih bersifat positif menunjukkan kesedaran orang awam di Zimbabwe terhadap wang alternatif iaitu emas, perak, dinar, dirham. Setelah mereka sendiri lalui kesukaran hidup apabila krisis mata wang ataupun hyperinflasi berlaku dan bukan sekali. Di samping beberapa masalah tersebut, ini jaminan Presiden Bank Pusat Zimbabwe. The central bank's head says the aim is to provide Zimbabweans with a safe store of value and reduce demand for US dollars. Baik, banyak mana emas di Zimbabwe? Menurut sumber, mereka ada 13 juta tan emas dalam perut bumi, reserve, dan baru hanya 580 tan di Lombong sejak 1980 menurut Bank Pusat Zimbabwe, RBZ. 580 tan ini adalah bersamaan 0.004% sahaja daripada reserve yang mereka ada, di mana emas juga merupakan ekspor utama negara Zimbabwe. Justru kita Malaysia belum ada tanda-tanda nak guna emas dalam masa terdekat. Tapi setiap rakyat boleh buat simpanan sendiri. Simpan sedikit shilling emas dan shilling perak dan sebagainya sebagai persediaan jika berlaku krisis seperti yang telah melanda Zimbabwe. Sekian perkongsian kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi